yang ingin dia Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia rahmat dan inayatnya kita dapat berjumpa sekali lagi pada malam ini setelah 2 minggu kelas kita bercuti. Yalah, kalau kadang-kadang kena bercuti tu kita kena bercuti lah kan. Dan kita memulakan fasal kedua sesi pembelajaran kita. Sebab sesi saya pecahkan kepada 3, kira faraid, rancang pewarisan dan urus harta pusaka. So kita dah habis bahagian kira faraid dan bila saya start untuk tawarkan kelas rancang pewarisan ni dengan bermulanya instrumen pertamanya ialah hibah. Nampak ramai juga yang mula bagi respon, maknanya dia orang ni, orang kat luar sana lebih berminat tentang instrumen, tentang perancangan. Tapi tak apa, tak kisah. Yang minat faraid tu faraid lah, yang minat instrumen tak kisah. Suara saya dekat office ni saya tak guna laptop, saya guna desktop. So dia punya mikrofon ni, dia punya plug and play. Tadi saya tengok komen tak dengar, so boleh dengar kot. Saya rapatkan dengan mikrofon. So untuk sesi perancangan pewarisan ni, kita mulakan dengan tadi tidak ada satu undang-undang bertulis, kecuali kita cuma ada kecil ataupun sedikit sahaja undang-undang bertulis. Kita ada hibah takaful, ada undang-undang bertulis yang mana dalam jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Kita juga ada tentang hibah tu secara bertulis yang ditulis sebagai alang semasa hidup di dalam kita panggil state list, di dalam senarai negeri, menyebabkan hibah ni masuk di dalam kuasa Mahkamah Syariah Halang untuk menentukan sama ada sesuatu hibah itu sah ataupun tidak. Yang saya maksudkan, kita tidak ada undang-undang hibah secara bertulis sebab kita belum ada akta hibah dan kita tidak ada enaman hibah. So apabila kita membincangkan tentang hibah, akan perbincangan ulama, cuma saya ataupun kita beruntung sebab saya tak pasti last month ataupun this month, early this month, Negeri Kelantan telah meluluskan enakmen, meluluskan rang undang-undang hibah Negeri Kelantan. So di peringkat Dewan Undangan Negeri, rang undang-undang hibah Negeri Kelantan sudah pun diluluskan dan saya percaya ia dalam peringkat untuk mengutamatkan dari sudut penderafan pewartaan, dari sudut nak diwartakan, nak digazetkan, nak dicetak. Sebab dia ada cara dia nak cetak undang-undang ni. Dia bukan macam nak cetak kerja kita dekat office, dia ada cara, dia kena warta, dia macam nak cetak duit juga. So dia ada, so saya ingat dalam proses untuk percetakan dan diwartakan, dan kita akan refer beberapa peruntukan di dalam enamen hibah Negeri Kelantan, dan kalau relevan juga kita akan rujuk ataupun saya akan buat rujukan terhadap Fatwa Hibah Negeri Selangor. Fatwa Hibah ada di Negeri Selangor juga pada tahun ini, awal tahun. Enakmen hibah Negeri Kelantan diluluskan, baru saja diluluskan lah.
So hibah ni kita akan jadi banyak tajuk. Kita akan pergi satu persatu. Hibah mutlak, hibah rukbah, hibah takaful, hibah amanah, hibah hartanah dalam gadaian. Selepas tu barulah kita masuk dokumentasi hibah. So untuk memahami kesemua ni, takat mana yang saya rancang tu, setakat mana yang saya jadualkan tu, dia akan jadi sampai kepada 6 kita kata 6 modul ataupun 6 subjek lah. Bermula dengan hibah mutlak, kemudian hibah amanah, kemudian hibah hartanah dalam gadaian, kemudian barulah dokumentasi hibah. Macam tu. Itu yang saya punya penyusunan lah. So hari ni kita mulakan dengan hibah mutlak. Saya akan share screen. Bila share screen ni, semua apa yang dalam screen saya ni akan terkeluar. Saya pun tak tahu kadang-kadang macam mana nak stop. Nak stop dia punya notification. Tapi tak apa je lah. So hari ini kita mulakan dengan hibah mutlak. Definisi hibah. Definisi hibah ni saya ambil dalam saya pun tak saya kena refer balik. Saya refer saya tak ingat pensyarah yang mana, tapi dalam artikel je dia definisikan macam ni. Saya pun tulis di dalam slide. Slide ni lama lah saya sediakan sebenarnya, 2000 pada mula-mula PKP tu saya sediakan slide ni. So hibah ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. So definisi hibah ni dia mungkin lain orang lain cara penderafan dia. Yang pentingnya beberapa elemen hibah itu perlu kita fahami. Kalau ikutkan definisi yang dibuat oleh Enakmen Hibah Negeri Kelantan Seksyen 2, biasanya bila enakmen ni dia ada takrifan dia, dan takrifan itu tertera pada Seksyen 2. Hibah itu ditafsirkan sebagai didefinisikan sebagai pemberian atau pindah milik harta oleh seseorang secara sukarela semasa hayatnya tanpa balas. Sebenarnya sama aja dengan definisi yang ni, cuma ayat dia berbeza tetapi elemennya adalah sama. Mungkin selepas ni kalau ada saya ada masa untuk update, saya akan update lah dia punya slide ni untuk memasukkan definisi yang digubal oleh penggubal Enakmen Hibah Negeri Kelantan lah. Tapi elemennya sama, iaitu suatu akad mengandungi pemberian milik oleh seorang terhadap hartanya kepada seorang yang lain. So hibah ni dia kena ada satu akad. Satu akad ini menunjukkan dia kena ada ijab dan dia kena ada qabul. Dia bukan sebelah pihak. Dia bukannya pemberian secara ijab sahaja. Selalunya sebab kita mazhab Syafi'i, akad itu dia jadi ijab dan qabul. Walaupun dalam tetapi hibah ni dia kena ada ijab dan qabul. Pemberian oleh seorang terhadap hartanya, harta si pemberi hibah kepada seorang yang lain. Maknanya pemberi hibah tu dia boleh bagi harta dia kepada sesiapa sahaja, kepada seorang yang lain sesiapa sahaja, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, orang dewasa atau kanak-kanak, dia boleh bagi kepada siapa sahaja pada masa hidupnya. Pada masa hidupnya itu yang penting. Hibah ni adalah pemberian semasa hidup. Dia bukan pemberian selepas mati. Kita dipopularkan dengan hibah takaful sebab hibah takaful tu dia advance. Dia 2013 lagi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tu, asal takaful dia hibah.
Asal hibah aja, hibah takaful lah tu. Jadi masalah. Bukan masalah apa, masalah kefahaman. Sebab ejen takaful itu sendiri sebenarnya. Sebab takaful bukannya barang jual beli. Lepas tu dia duk kata pula hibah lepas mati. Sampai sudah pening. Padahal dia tu ejen takaful dah. Lain kali orang dah faham hibah adalah lepas mati. Hibah adalah apa-apa hal pun dia masih hidup. Dia bukan lepas mati. Hibah takaful tu kita akan bincang panjang selepas daripada ini. Tapi yang pentingnya hibah adalah masih hidup. Termasuk hibah takaful juga adalah hibah semasa hidup. So elemen hibah ni adalah semasa hidup, pemberian semasa hidup. Dan satu lagi elemennya ialah tanpa balasan. Hibah ni tanpa balasan, maknanya diberi secara percuma oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Tanpa apa-apa balasan. Maknanya tidak ada apa-apa consideration. Tidak ada apa-apa balasan, tidak ada apa-apa iwak. Cumanya selalu kita sebut sebagai balasan kasih sayang. Kerana kasih sayang antara pemberi hibah kepada penerima hibah, maka kita kata refund dia balasan. Kasih sayang tu kita kira tak ada balasan lah, maknanya dia bukan balasan material, dia bukan balasan apa-apa. Dia tidak diganti dengan balasan yang berupa material. So ini adalah definisi hibah dan dia punya penerapan tu boleh jadi berbeza-beza dari sudut wording perkataan tu, cara ungkapan itu, tetapi elemen-elemen penting hibah tu perlu ada pada sesuatu definisi lah. Kita perlu faham beberapa perkataan yang kadang-kadang kita panggil ditukar-takir, bertukar-tukar antara mana-mana ni pun dikatakan macam hibah je. Awalnya bukan hibah. Yang pertamanya ariah, pinjam. Pinjam ni bukan hibah. Sebab pinjam ini kita memberi secara percuma, tetapi kita mana pemberi itu ataupun ain barang itu kepada penerima. Sebab ulama membahagikan sesuatu harta itu kepada dua, iaitu dia panggil ain dan manfaat. Ain tu maknanya barang tu sendirilah, fizikal barang tu, kemudian manfaat barang tu. So kalau kita bagi hibah, seorang bagi hibah, dia bagi harta tu, maknanya fizikal harta dan manfaat harta tu total, kedua-duanya diberi kepada penerima hibah tanpa apa-apa balasan. Tapi setengah-setengah daripada kita hanya memberi manfaat sahaja kepada penerima tu, tapi kita tak bagi ain barang tu. Harta, fizikal barang tu kita tak bagi. So itu maknanya barang itu perlu dikembalikan kepada pemilik asal barang tu. So itu kita panggil pinjam. Kita panggil pinjam lah sebab peminjam itu perlu mengembalikan fizikal barang tu. So apa yang dapat pinjam kereta kawan kita kerana kereta kita masuk bengkel ke, so kita pinjam kereta tu, tapi fizikal kereta tu milik kawan kita, cuma manfaat penggunaan kereta tu kita dapatlah secara percuma sebab kita pinjam. Kalau kita bayar jadi sewa pula. Tapi bila kita kembalikan kereta, dia akan jadi beberapa benda tu hilang lah kan, beberapa bunga tayar tu hilang lah. Itu kira halal lah, kira faham lah. Kita pinjam pen, beberapa dakwah pen tu kita tak pinjam lah sebab kita tak kembalikan dakwah yang kita guna tu. Itu kena faham lah. Kita bagi physical pen tu kita hantar balik, so kita meminjam. Itu kedua-dua pihak sudah faham, sudah faham lah maksud pinjam tu. Kan? So apabila hanya diberi manfaat saja kepada seorang, kita tidak panggil hibah, kita panggil pinjam. Sebab kita akan bincang tentang hibah umrah contohnya, disebut sebagai hibah umrah. Selepas meninggal. So apabila nak beri selepas mati, dia bukan hibah. Saya nak wasiat, saya nak hibah tetapi kesan dia lepas mati.
bukan hibah lah. Kalau dah kesan lepas mati itu wasiat. Oh tu hibah takaful tu kesan lepas mati. Tak, hibah takaful tu beri masa hidup. Beri masa hidup pokok mana pun. Dia bukan beri lepas mati. Nak beri macam mana lepas mati? Dia beri tu masa hidup lagi. Kan, hibah takaful tu beri masa hidup. Kalau beri lepas mati dia adalah wasiat. Yang mengambil hukum wasiat. Dan wasiat kita akan bincang selepas kita habis tajuk hibah lah. Lepas habis tajuk hibah ni kita akan pergi kepada wasiat, kita akan pergi wakaf sikit dan kita mungkin pergi harta pencarian sikit. Tapi sikit je wakaf yang paling banyak. Wakaf pula. Hibah yang paling banyak. So kalaulah selepas kematian maka kita panggil wasiat yang dia bukan hibah. Hibah pokok mana pun wakaf adalah penyerahan harta kepada Allah. Kita memberikan harta itu kepada Allah. Bukannya kepada spesifik individu. Maknanya harta itu diserahkan pada jalan Allah secara abadan, secara kekal. So sesiapa sahaja boleh menggunakan harta yang kita wakafkan pada jalan Allah. Walaupun kita boleh spesifikkan kepada mungkin ada wakaf zuri ataupun mungkin ada wakaf yang lebih spesifik, tapi sebenarnya dia bukan juga hibah, dia adalah wakaf. Dia still wakaf sebab hibah ni dia memang beri secara spesifik untuk orang sahaja, untuk orang tertentu, untuk orang yang dikhususkan. So wakaf ni lebih kepada kita menyerahkan secara umum. Kita mewakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu harta tu pada jalan Allah, itu adalah wakaf. Sedekah ini selalunya kita bagi kepada yang memerlukan bantuan. Kabul. Kita hanya bagi, kalau dalam misi rakyat tu, kita hanya bagi dalam tabung misi rakyat ataupun kita bagi dekat tabung masjid, kita bagi dekat mana-mana tabung. Kita menderma, kita memberi sedekah dan kadang-kadang dikumpulkan dan diberi kepada mereka yang memerlukan, yang mana kita pun tak pasti harta yang kita sedekahkan tadi tu sampai kepada siapa. Kadang-kadang secara umum saja kita masukkan dalam tabung sedekah ataupun kita walaupun secara khusus tabung anak yatim, tapi kita tak tahu anak yatim mana yang akan terima duit kita. Dia lebih mudah, dia adalah pemberian sebelah pihak yang mana tidak memerlukan penerimaan daripada pihak yang satu lagi pada masa tu. Dia boleh jadi bila-bila masa sahaja penerimaan itu diberi oleh siapa yang kita wakilkan. Kalau kita wakil lah, kalau kita bagi direct lah, tak apalah. Maknanya dia lebih kepada kita beri kepada seseorang yang memerlukan bantuan. Hibah ni bukan orang lain. Begitu juga hadiah, selalunya kita bagi kerana kita menghargai ataupun kita memuliakan seseorang, maka kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah dekat guru kita bagi hadiah dekat ibu bapa kita, kita bagi hadiah dekat kawan-kawan kita kerana kita memuliakan kawan kita tersebut yang banyak membantu kita. Contohnya kan, kalau dia nak charge kat kita nak bayar, jadi kita bagi hadiah bagi kita menghargai. So ini ada beza sebenarnya dengan hibah. Walaupun kadang-kadang kita guna hibah, tapi sebenarnya hibah itu berbeza kerana hibah ini adalah suatu pemberian yang unik yang kita akan lihat selepas daripada ini bagaimana keunikan hibah itu, kerana hibah itu melibatkan dua pihak yang berakad dan hibah itu boleh ditarik balik dan hibah itu macam-macam. Dia boleh jadi tidak sah apabila tidak ada qabat dan tidak ada tasarruf contohnya dan sebagainya. Dia tidak semudah sedekah, hadiah ataupun derma. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sebab hibah ni dia ada perbezaan pendapat yang agak jelas antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, berbeza dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Jadi saya letakkan slide ini di peringkat awal supaya perbincangan selepas ini kita akan dapat faham dengan lebih mudah kenapa ulama
berbeza pendapat. Kenapa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Secara umumnya, ini secara umum ni mazhab Syafi'i dia secara umumnya dia sama dengan mazhab Hambali, mazhab Maliki ni secara umumnya dia sama dengan mazhab Hanafi. Tetapi bukanlah kesemua ulama mazhab Syafi'i mungkin dia condong untuk mengikut mazhab Hanafi dalam isu-isu tertentu. Dan mungkin beberapa ulama Hanafi dia condong untuk mengikut pendapat mazhab Syafi'i dalam isu-isu tertentu. Kalau ulama tu kita kena tengok satu persatu pendapat dia orang lah. Cuma secara umumnya school of law ataupun mazhab ni kita boleh pecahkan kepada dua lah. Mazhab Syafi'i dan Hambali ni dia melihat hibah ini seperti jual beli ataupun dia kiaskan kepada jual beli. Sebab itulah kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, dia tidak ada tajuk besar hibah. Mungkin kitab tu ada lah, tapi kebanyakannya dia tidak ada tajuk besar. Tajuk hibah tu tak ada. Yang dia ada tajuk besarnya ialah al-bai', tajuk jual beli. Dalam tajuk jual beli tu dia ceritalah jual beli last sekali ataupun bukan salah satu tajuk tu al-hibah. Maknanya dalam mazhab Syafi'i. Kerana dia kiaskan hibah ni dengan jual beli. Bagi mazhab Syafi'i, hibah ni sama dengan jual beli. Yang membezakan hibah dengan jual beli ialah satu perkara saja, iaitu jual beli ni dia ada balasan dia. Dia ada pertukaran antara satu barang dengan nilai. Kita bayar tunai sekian-sekian sebab kita beli, so kita dapatlah barang. Ataupun kalau zaman dulu sistem barter ke apa ke, mana ada pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli. Tetapi hibah ni dia tidak ada, dia bagi percuma, bila iwat, tanpa apa-apa balasan. Itu sahaja yang membezakan hibah dengan jual beli. Elemen-elemen jual beli yang lain juga perlu ada pada hibah. Sebab dia anggap hibah ni macam jual beli. Cuma tak ada consideration sahaja, tidak ada balasan sahaja. Yang lain semua ada. Jadi kena ada ijab qabul, sebagaimana kita jual belilah, ada ijab qabul dan perlu ada qabat. Hibah kena terimalah harta tu, tak boleh cakap sahaja ataupun tak boleh tulis sahaja. Harta, real harta tu kena terima. Qabat. Tasarruf ni pula ialah kebebasan untuk berinteraksi dengan harta. Kena tulis nota sebab saya guna term tu kadang-kadang orang tak faham. Yalah memang tak faham lah kalau tak ada asas. Dia kena tulis sendirilah sebab nama pun nota kan. Dia kena tulis sendiri qabat itu apa, tasarruf tu apa, sebab lepas ni kita hanya bercakap menggunakan istilah itu sahaja. Kan? Qabat itu bermaksud penerimaan harta. Tasarruf itu bermaksud berinteraksi dengan harta, kebebasan untuk berinteraksi dengan harta. So apabila jual beli, memanglah pembeli akan dapat harta tu, menerima harta, dan dia bebas untuk berinteraksi dengan harta dia bila dia dapat harta sebab dia beli. So dia bebaslah, dia nak bagi, dia nak gadai, dia nak apa dengan harta dia. Penerima tadi percuma saja, dia tidak bagi apa-apa, dia bagi kasih sayang ataupun sebab pemberi tu sayang kat dia, dia bagi dan dia dapat percuma. Tetapi perlu adanya qabat, perlu adanya penerimaan harta tu, dan penerima perlu bebas untuk berinteraksi dengan harta. Itu adalah pendapat sekolah Syafi'i dan Hambali. Mana mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ni dia melihat hibah ni macam jual beli. Cumanya tidak ada consideration, itu sahaja. Berlainan dengan mazhab Maliki dan Hanafi ni, dia melihat hibah ini adalah tabarruk, aqdut tabarruk. Tabarruk ni maknanya pemberian sebelah pihak. Pemberian sebelah pihak. Dia melihat hibah ni seumpama derma, seumpama hadiah tadi. Dan dia tidak perlukan qabul pun kadang-kadang. So dia ada satu pemberian sebelah pihak.
pada tabarruk. Tabarruk ni bagi macam tu je. Tabarruk. Maknanya bagi dan hilanglah harta tu dari kawalan pemilik harta. Apabila dia bagi sebelah pihak macam tu saja, maka qabat dan tasarruf tu dia bukan suatu kemestian semasa akad. Maknanya bila masa penerima hibah menerima harta hibah, itu soal kedua. Bila masa penerima hibah bebas untuk berinteraksi dengan harta hibah, itu dah tak penting. Yang penting dah kalau dia dah bagi, dia bagi. Sahlah hibah. Sebab dia kira qabat dan tasarruf itu adalah peringkat pelaksanaan. Dia bukan peringkat sah tidak sah. Tak ada qabat, tak ada tasarruf pun hibah sah. Asalkan at the end of the day, dapat. Walaupun dapat selepas mati. At the end of the day, penerima hibah boleh bertasarruf dengan harta dia. Walaupun tasarruf itu bukan suatu luzum dalam sirah itu. Dia bukan satu syarat luzum. Masalah hibah tu nanti cuma syarat luzum. Mana dia bukan satu syarat wajib. Dia lebih kepada syarat pelaksanaan. Asalkan dapat dilaksanakan walaupun di kemudian hari, maka hibah sudah sah sebab dia adalah tabarruk. Dan ini dipegang oleh mazhab hibah takaful. Takaful dia pegang kat sini. Dia pegang kepada aqdut tabarruk. Sebab itulah hibah takaful tu kalau kita bincang dengan beberapa yang belajar dekat pondok kan, contohnya dia akan kata hibah takaful sebagai tidak sah. Dan banyaklah lagi ciri-cirinya tidak sahnya. Sebab dia bahas dari sudut mazhab Syafi'i. Dia bahas dari sudut mazhab Syafi'i. Dia akan jadi bercanggah lah. Sebab Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tu dia sudah lari daripada mazhab Syafi'i. Dia pergi ambil mazhab Hanafi. Sebab clash ni lah. Sebab clash dari sudut konsep itu pun sudah berbeza dari sudut ulama meletakkan hibah tu di mana. Sebab tu saya letakkan slide ini di awal supaya selepas daripada ni pun bila kita bincang kita faham kenapa berbeza. Cuma kita akan banyak bincang berdasarkan mazhab Syafi'i sebab negara kita memang mengamalkan mazhab Syafi'i lah. Dominannya mazhab Syafi'i walaupun tidak menafikan beberapa perkara kita menggunakan mazhab selain daripada mazhab Syafi'i lah. Dan kita tidak perlu pun untuk kita kata berniat saya dengan ini tukar mazhab. Tak perlu berniat tukar mazhab. Kadang-kadang sebab perkara itu sudah pun diluluskan ataupun sudah di endorse ataupun sudah disahkan oleh kerajaan dan kita ikut je lah. Kita bayar zakat, kita tidak ikut mazhab Syafi'i sebab Syafi'i kata bayar zakat menggunakan makanan asas, makanan ruji. Kita tidak bayar zakat beras tu. Jadi kita hanya guna apps ataupun kita guna SMS ataupun kita guna tak tahu boleh tak bayar zakat guna Bitcoin, kita tak tahu. Maknanya kita just nilai tu yang penting. Nilai tu sama dengan nilai makanan ruji. So nilai tu sebenarnya mazhab Hanafi, bukannya fizikal makanan ruji tu. Dia sudah pergi kepada qimah nilai tu. So nilai tu sebenarnya mazhab Hanafi dan kita tak perlu pun berniat untuk tukar mazhab apabila kita nak bayar zakat tu contohnya. Begitu juga kalau kita pergi tawaf di Kaabah. Tawaf itu kalau ikutkan perlu ada wuduk berlainan dengan sa'i. Sa'i tu tak ada wuduk pun tak apa. Tetapi tawaf wajib ada wuduk kan. Dan batal wuduk apabila tersentuh antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. So kebarangkalian untuk bersentuh itu adalah besar yang menyebabkan susah untuk dicukupkan tawaf 7 keliling tu kalau tersentuh batal menyebabkan saya ingat Mutawif sekarang pun dia sudah explain supaya kita ringankan sentuh tanpa apa-apa
syahwat contohnya, jadi dia tidak membatalkan wuduk. So itu dah lari sebenarnya daripada mazhab Syafi'i yang melihat apa maknanya batal wuduk tu. So benda-benda macam tu kita just ikut apa yang kadang-kadang yang ditetapkan oleh pihak atasan lah. So kita kadang-kadang tidak perlu bahas pun sudut mazhab mana dan sebagainya. So ini pun tak jadi isu. Kita just ikut apa yang diputuskan, dan apa yang diputuskan oleh mahkamah sendiri pun lebih detail lagi. Tapi perbezaan itu berlaku kerana ni lah, kerana meletakkan hibah itu pada tempat yang berbeza antara mazhab yang berbeza. Tadi kerana mazhab Syafi'i melihat hibah adalah dikiaskan kepada jual beli, manakala mazhab Maliki dan Hanafi melihat hibah ini lebih kepada akad tabarruk. Akad tabarruk, pemberian sebelah pihak. Ini adalah contoh isu yang dibincang di dalam kitab. Ini isu ni ada dibincang dalam kitab. Tapi dalam zaman moden sekarang ni banyak lagi isu. Cuma isu ni ada dalam kitab. Maknanya ulama zaman dahulu mungkin sudah pun terfikir tentang isu ni lah. Sebab itulah dia buat satu contoh. Hibah keuntungan yang belum diperolehi dalam jual beli saham. Contohnya seseorang itu dia beli saham ABC Sendirian Berhad, maka dia akad kepada awak. Saya hibahkan kepada awak. Mana dia hibahkan kepada pemberi hibah. So kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, hibah tersebut tidak sah kerana harta hibah tu belum lagi wujud. Belum lagi wujud sebab keuntungan hasil saham tu dalam jual beli saham, keuntungan tu tak wujud lagi. Keuntungan tu masa depan. Cuma dia dah belilah saham tu, cuma saham tu tak pasti lagi masa depan dia akan untung ke, ataupun mungkin masa depan dia akan rugi. Beli saham bernas kan. Beli tak salah, belilah saham Felda FGVC FGV tak sama, maknanya keuntungan tu belum tentu lagi, belum sedia wujud, maka tidak boleh dihibahkan. Tetapi mengikut mazhab Maliki kita boleh, ataupun seorang itu boleh menghibahkan keuntungan walaupun untung tu belum ada, sebab dia kira untung tu belum wujud, tapi hak, kalau untung tu itu hak dia lah, jadi hak itulah dia hibahkan. Macam tu. So inilah yang dalam mazhab, dalam hibah takaful, hak peserta takaful tadi, sekiranya dia terima musibah, maka dia berhak kepada pampasan 500,000, 1 juta, maka hak itulah yang dia hibahkan. Dan hak itu sudah pun wujud walaupun hakikat pampasan tu belum lagi wujud. Hakikat harta tu belum lagi wujud, tapi hak tu sudah pun wujud sebab sudah pun ada perjanjian antara peserta takaful, dan perjanjian itu ditulis di dalam polisi itu sendiri yang dikawal ataupun kita lantik pula wakalah pula kepada syarikat takaful pula yang memegang wakalah kat situ untuk menguruskan tu, maka hak itu wujud. Sebagaimana mazhab Maliki ni, hak untung sudah wujud walaupun hakikat untung tak wujud lagi. Tapi dia mengikut mazhab Maliki dan mengikut definisi harta mengikut mazhab Hanafi. Tapi tidak sah lah mengikut mazhab Syafi'i. Sampai sudah mazhab Syafi'i tidak sah kerana mazhab Syafi'i kata kena wujud dulu harta. Harta tu wujud secara real. Kena wujud dulu harta tu secara real, dan harta tu boleh dipisahkan. Maknanya boleh dipisahkan, maknanya boleh diambil dan dipisahkan, dan dia sudah berasingan daripada perkara asal. Mana-mana pokok, mana untung. Kan? Saham asalnya berapa, untungnya berapa, pisahkan. At least pisahkan secara akaun tu, yang nampak jelas ini untung, ini modal. So inilah untungnya, inilah yang nak dihibahkan, dengan ini saya menghibahkan. Barulah sah mengikut mazhab Syafi'i. Sebab dia kena wujud real harta tu. Dia tidak boleh berdasarkan
Dia panggil gift in future, maknanya mana hadiah pada masa akan datang. Tak boleh lah pada masa akan datang tu tak tahu lagi. Jadi tak boleh. Tapi dia orang tak bincang lah dalam kitab tu tentang takaful. Sebab takaful tu datang terkemudian. Cuma dalam kitab-kitab lama kalau kita baca, kita akan jumpa contoh. Ini salah satu contoh lah, maknanya keuntungan yang belum diperolehi dalam jual beli saham. Jadi dia sah mengikut mazhab Maliki dan tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kita ni nak ikut mana? Kita kena ikut apa yang kerajaan buat lah. Masalahnya kerajaan pun kebanyakannya senyap, diam sahaja kan. Banyak berpolitik je kerajaan. Baik Kelantan keluar yang aman. Kan? Yalah yang baik tu baiklah. Kena keluarkanlah setiap negeri kena keluarkan fatwa, kena keluarkan enactment baru kita tahu yang mana kita nak follow supaya kita tidak pening lah. So ini contoh yang dibincangkan lah. So rukun-rukun hibah tu ada 4 sahaja. Rukun-rukun hibah ni kalau kita nak rujuk kepada yang nama hibah negeri Kelantan, kita rujuk pada seksyen 4. 4A, 4B, 4C, 4D. 4A itu adalah pemberi hibah, 4B adalah penerima hibah, 4C harta hibah ataupun barang yang dihibahkan, 4D ialah akad ataupun sirah hibah. So hibah ni ada 4 sahaja. Ini adalah rukun dia. Adapun soal saksi hibah, itu soal pembuktian, evidence. Dia bukan rukun. Kadang-kadang kena bezakan antara rukun dengan kita panggil apa? Substantial law dengan procedural law. Substantial ni 4 ni je. Yang lain tu procedural ataupun evidence. Saksi hibah lah, stamping tak stamping itu isu evidence. Kalau pihak-pihak tak petikai, tak stamping, tak apa. So, tak perlu buat pengesahan hibah dah. Pertikaian baru timbul lah isu saksi, baru timbul lah isu dokumen tu perlu stamping dan sebagainya. Itu isu lain. Itu isu pembuktian dan maknanya procedural, bukan isu substantial. Itu kadang-kadang kena faham juga. Sebab rukun hibah hanya 4. Pemberi hibah, penerima hibah, barang hibah dan akad. Akad sirah hibah. Dan setiap rukun ni dia ada syarat-syarat dia pula lah. So yang pertamanya syarat pemberi hibah. Syarat pemberi hibah ni seksyen 5. Saya wording saya ni bukan mengikut enactment tu lah, sebab slide ni dibuat lebih terdahulu daripada enactment. Tapi perkara-perkara tu adalah. Yang pertamanya, pemberi hibah itu adalah pemilik mutlak terhadap harta hibah. Ataupun selalu kita sebut sebagai milkut tam. Pemilik harta. Maknanya dia mempunyai hak ataupun milikan penuh terhadap harta tu. Baru dia boleh bagi hibah. Sini timbul banyak isu lah, banyak perbezaan pendapat. Contohnya tentang harta yang masih lagi dalam gadaian. Kadang-kadang disebut harta bercagar. Tapi sebenarnya bercagar pun salah. Sebab ada beza antara gadai dengan cagar. Gadai itu adalah charge. Cagar itu adalah mortgage. Dan Malaysia mengamalkan gadai, bukan mengamalkan cagar. So, apa pula beza antara cagar dengan gadai? Cagar ni ataupun kita kata gadai dulu. Gadai ni maknanya pemilik harta itu masih lagi nama dia tertera pada geran tanah, digadaikan kepada Bank ABC ataupun digadaikan kepada LPPSA atau kepada Alung, digadaikan kepada charity dan macam-macam boleh digadaikan. Tetapi nama pada geran tanah masih lagi nama owner, yang mana kita kata tanah tersebut adalah milik owner itulah, milik
pemilik tanah, cuma digadaikan kepada mereka yang memberi pinjaman ataupun pembiayaan. Kalau istilah Islam dia panggil pembiayaan, dia bukan pinjaman. Pembiayaan. Berlainan dengan cagar, sebab cagar ni diamalkan di UK contohnya, mortgage. Mortgage ni cagar. Cagar ni nama owner sudah tak ada, dia terus saja tukar nama kepada nama bank. Bank sekian-sekian adalah pemilik harta tersebut kerana harta tersebut dicagarkan kepada bank. Sehingga habis hutang baru bank transfer balik kepada nama pemilik. Dan itu tidak berlaku di Malaysia. Sebab tu Malaysia tidak mengamalkan cagar, Malaysia mengamalkan gadai. Dan ini diputuskan dalam banyak. Tapi orang-orang kita sebut cagar, sehingga ke peguam pun sebut cagar. Tapi sebenarnya gadai. Gadai, hari ni kita sebut gadai, yang sebut cagar. Salah. Harta dalam gadaian. So harta dalam gadaian ni menjadi isu sama ada dia adalah milik milkutam, milikan penuh. Owner tu harta, pemilik harta tu, ataupun dia bukan milikan penuh. Dia milkun nakis. Milkun nakis pemilikan tidak sempurna. So itu menjadi perbahasan lah yang mana kita akan bincangkan lebih detail nanti. Sebab mazhab Syafi'i mengatakan harta dalam gadaian ni maknanya pemilik harta tu bukan pemilik mutlak. Even duit EPF pun kalau ikut mazhab Syafi'i bukan pemilik mutlak sebab dia tak boleh keluarkan. Dia umur 50 atau 56 boleh keluarkan, barulah dia jadi pemilik mutlak. Sebelum 56 dia tak boleh keluarkan walaupun milik dia. So masih lagi bukan milik mutlak. Even tanah felda pun kalau ikutkan agamawan kita mengatakan pemilik tanah felda bukan pemilik mutlak. Sebab tu dia tak boleh hibah tanah felda. Sebab milik mutlak ni dia milik penuh. Dia milik penuh harta dia. Tanpa perlu kepada izin orang lain. Kalau perlu ataupun harta tu dikaitkan dengan orang lain, dia bukan milik mutlak. So dia tidak boleh hibah. Sebegitu mazhab Syafi'i. Sebab isu milkut tam dengan milkut nakis ni panjang. Dia melibatkan isu hibah tanah bercagai, tanah felda, even harta pencarian pun kita kata bukan milik mutlak. Nama dalam geran adalah milik suami, tapi bukan milik mutlak suami sebab suami tu dapat harta tu melalui selepas dia berkahwin dengan pasangan dia. So harta tu masih lagi bercampur dengan pemilikan isteri dia. Isteri dia ada hak harta pencarian. So itu pun dibincangkan di mahkamah yang mengatakan itu bukan milik mutlak suami. Suami kena minta izin isteri dia dulu. Untuk dia hibah. Sebab kalau dia bercampur lagi bercampur. So mutlak ni memang betul-betul mutlak. Betul-betul milkut tam. Tapi benda tu dia ada perbahasan panjang yang kita akan lihat satu persatu lah ataupun mungkin dalam siri-siri yang lain lah. Cuma kita nak cerita ni hibah mutlak. Hibah mutlak maka pemilikan tu adalah secara mutlak. Kalau tidak dia akan jadi beberapa isu lah. Kalau pemilikan tu masih lagi boleh ditakwil sebagai milkun nakis. Kalau tanah TOL tu confirm bukan milik mutlak lah. Tanah TOL tu dia bukan tanah milik dia pun. Lesen pendudukan sementara je. Itu lagi lah. Berfikiran waras ataupun kita sebut sebagai akil, sempurna akal. Pemberi hibah adalah seorang yang sempurna akal dia. Kalau tak sempurna akal dia tidak boleh nak memberilah hibah tu sebab pemikiran dia yang tidak waras. Baligh ni pun dia menjadi isu umur ni 13 tahun kerana cukup umur dah kan, dah takhid cukup umur. Tetapi bagi saya cukup umur di sini kita kena melihat dari sudut syariah, bukan dari sudut fiqh tu. Dari sudut syariah maka kita hendaklah melihat pada undang-undang negara di negara kita lah. Sebab ada beza antara syariah dengan fiqh. Mal farqu baina syariah wal fiqh. Apa beza antara syariah dengan fiqh? Itu Islamic legal system. Semester 1 tahun 1. Apa beza antara syariah dengan fiqh? Syariah itu berbeza mengikut zaman dan makan, mengikut zaman dan tempat. Tapi fiqh itu adalah sama.
So beza antara syariah dengan fiqh banyak pula perbahasan dia. Maka dekat sini kita melihat kepada syariah, bukan kita melihat kepada hukum fiqh. Sebab fiqh tu fiqh lah, maknanya cukup umur fiqh tu apabila balik itulah. Tapi cukup umur dari sudut syariah, perundangan telah mengikut major. So Malaysia ni menggunakan 18 tahun lah, 18 tahun Masihi, bukan 18 tahun Qamari, 18 tahun Masihi kan. Esok 2023 mana kena betul-betul kira cukup umur 18 tahun lah. Kita bukan isu cukup umur yang dari sudut fiqh tu, kita kira cukup umur dari sudut perundangan syariah tu. Tidak dihalang, bukan mahjur alaihi. Pemberi hibah itu tidak dihalang daripada menggunakan harta dia. Tidak dihalang ni dia sebenarnya ulama bincang panjang, tidak dihalang. Cuma dari segi perundangan ni kita susah untuk menentukan siapakah golongan yang mahjur alaihi. Yang confirm mahjur alaihi ni ialah orang yang bankrupt lah. Orang yang bankrupt maka dia dihalang daripada berinteraksi dengan harta dia, sebab harta dia tu sudah pun diambil alih oleh Jabatan Insolvensi. So pemegang harta tu so dia dihalang daripada berinteraksi dengan harta dia. So dia tak boleh hibah. Mentang-mentang lah dia bankrupt, so dia hibah, dia kata. Dia hibah, dia nak larikan daripada harta dia tu diambil alih oleh pemiutang dan sebagainya, maka dia buat hibah. Dia tak boleh macam tu. So dia adalah dihalang, maka dia tak boleh buat hibah lah. Cuma isu mahjur alaihi ni kadang-kadang macam orang yang bodoh, dia tidak berkemampuan untuk menguruskan harta. Dia masuk ahli tabarruk tadi. Bawah tu ahli tabarruk ni mereka yang berkemampuan untuk menguruskan harta. Di sana ada mereka yang tidak berkemampuan untuk menguruskan harta, seperti safih, sufaha. Sufaha tu mahjur alaihi juga sebenarnya. Maknanya mereka ini bodoh, dan kalau mereka ini uruskan harta, siapa yang duduk pergi bodek, dia dapat harta dia. Asyik bagi hibah, habis harta dia. Sebab dia tak erti pun, dia hanya nampak orang tu saja yang duduk bersama, dia hibah kat orang tu lah. Walhal kesan hibah itu dia tidak faham. Jadi dia tidak berkemampuan untuk menguruskan harta. Dia sebenarnya tidak boleh hibah lah, cuma benda ni sukar untuk ditentukan secara undang-undang. Contohnya penagih dadah. Penagih dadah, adakah seorang penagih dadah itu boleh menghibahkan harta dia? Dia akan hibah kepada supplier dadah dia lah. Kau bagi rumah kat ni, aku bagi je dadah kat engkau. Bahaya sebenarnya, sebab dia tidak ada keahlian sebenarnya untuk tabarruk, sebab otak dia tu dah macam tak berapa betul. Tapi kita tak ada undang-undang sebab ketagihan kepada narkotik ni pun dia ada banyak pula dia punya stage, dan belum ada satu undang-undang yang mantap untuk kontrol perkara ni lah. Walaupun perkara ni disebut di kalangan ulama, dibincangkan di kalangan ulama, bahawasanya mereka yang boleh beri hibah ialah mereka untuk menguruskan harta, maka dia boleh bagi hibah. Kalau dia ni tidak matang disebabkan bodoh, disebabkan masalah-masalah tadi, maka dia tak boleh bagi hibah. Dan hibah ni dilakukan secara sukarela. Sukarela ni ada dalam section 11A, 11, section 11.1 dalam nama hibah negeri Kelantan. Maknanya hibah itu perlu diberi secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, dan tidak ada pengaruh yang tidak wajar, tidak ada undue influence. Maknanya diberi betul-betul secara sukarela dia, dengan dia tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak wajar lah. Kalau dapat dibuktikan adanya penipuan, adanya paksaan, adanya pengaruh yang tidak wajar, undue influence, maka pemberian hibah itu boleh dicabar lah tentang kesahihannya. Baru berapa slide kita ni dah nak habis sejam. Tapi tak apalah, sebab kita tidak ada tempoh masa tertentu pun. Hibah ini section 6. Section 6 yang aman hibah negeri Kelantan.
sesiapa saja boleh menerima hibah, even kanak-kanak boleh menerima hibah, OKU mental juga boleh menerima hibah. Cumanya disebabkan mereka ini tidak berkelayakan, tidak ada ahliah, tidak ada kelayakan untuk menguruskan harta, maka perlu dilantik wali mal, perlu dilantik penjaga harta untuk menerima harta penerima hibah yang tidak layak tadi. Tidak layak menerima harta tapi dia still layak terima hibah sebab hibah tu in his favor, in their favor. Maknanya untuk dia tidak boleh jadi pemberi hibah tapi dia boleh jadi penerima hibah sebab terima kan. Terima ni maknanya menambahkan harta, takkanlah kita nak sekat. So bila dia menerima hibah, orang lain nak hibahkan kat dia, dia boleh terima. Walaupun bukan dia secara direct yang menerima, itu pemegang harta dia yang akan menerima bagi pihak dia lah. So kita boleh hibah juga Islam. So orang Islam ni dia boleh hibahkan dekat mak ayah dia yang bukan Islam. Harta dia ditabung haji contohnya kan. So ini pun menjadi penarik kepada yang bukan Islam tu untuk peluk Islam. Mana ada instrumen-instrumen yang boleh merapatkan ataupun boleh menarik kepada dakwah. Sebab penerima mana boleh jadi, bukan Islam pun boleh terima hibah. Waris ke bukan waris ke semua boleh terima hibah. Macam tu. So termasuklah mereka yang kanak-kanak ataupun OKU mental. Cuma adanya pelantikan pemegang harta untuk memegang harta bagi waris kanak-kanak ataupun bagi penerima kanak-kanak dan penerima yang ada masalah mental. Terusnya syarat harta hibah. Syarat harta hibah ni seksyen 7 Enakmen Hibah Negeri Kelantan 2002. Pertama, itulah harta yang halal. Sebab dia kira harta yang boleh dijual beli, maka harta tu boleh dihibahkan lah. Kalau harta haram sebenarnya haram jual beli, haram juga lah hibah. Macam tu. Mempunyai nilai di sisi syarak, harta yang dihibahkan tu ada nilai di sisi syarak. Dia bukannya harta yang tidak bernilai. Kadang-kadang kalau ulama yang agak strict, dia kata barangan-barangan yang lara, alat-alat muzik yang lara tu tak ada nilai, so tak boleh dihibahkan. Tapi itu menjadi terlalu subjektif lah kan. Sebab zaman sekarang nasyid pengguna gitar je. So ada gitar tu lara. So dia bukanlah hakikat barang tu, kadang-kadang perkara lain sebabkan jadi lara tu. So yang ada nilai lah. Yang tak ada nilainya najis. Najis tidak ada nilai dan tidak boleh dihibahkan. Kecuali najis zaman paleolitik ada nilai juga sebenarnya sebab dia ada nilai lain sebab najis tu sudah pun berubah sifatnya, dia bukan lagi najis. Air mani gajah pun kalau yang so kalau ada nilai adalah nilai, kalau tak ada nilai tak ada nilai lah di sisi syarak. Kalau lah dia tu bernilai maka dia boleh dihibahkan sebab ada nilainya. Milikan penuh pemberi hibah, dia kembali balik kepada yang tadi jugalah. Mana harta tu jugalah milikan penuh pemberi hibah. Pemberi hibah tu adalah mempunyai milkut tam tadi. Dia berkait dengan syarat pemberi hibah juga tadi. Boleh diserah milikan. Itulah kalaulah masih lagi belum boleh diserah milik. Contohnya menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan, itu semua tak boleh tu sebab tak bersalin lagi kan, tak bersalin lagi dan kita tak boleh serah lagi. Dan dia pun tak wujud lagi semasa akad, dia hanya dalam kandungan lagi. Sebab mazhab Syafi'i ini dia betul-betul kita boleh serah. Saya menghibahkan seekor burung yang berterbangan, itu semua tak boleh belaka tu sebab letih pula si penerima hibah nak pergi tangkap burung yang jenuh macam tu. So dia kena boleh serah milikkan. Benar-benar wujud semasa akad ni contohnya tadilah, kalaulah benda tu keuntungan yang akan datang maka dia tidak boleh dihibahkan. Dia kena wujud dulu. Dia kena wujud semasa akad, seksyen 7(b). Kan? Kalau dalam Enakmen Kelantan tu dia panggil wujud tu wujud dan boleh diketahui. Ayat dia wujud dan boleh diketahui. Itu semua adalah syarat-syarat harta hibah.
wujud secara berasingan dan boleh dipisahkan. Boleh dipisahkan itu kadang-kadang dia jadi isu menghibahkan tanah gerang kongsi. Sebab tanah gerang kongsi itu kadang-kadang pemilik tu pun dia tak tahu lagi tanah dia berada pada lokasi yang mana. Dia adalah pemilik 1/6 satu gerang tanah, so dia nak hibahkan 1/6. Bolehlah tukar nama dalam gerang tanah 1/6. Tapi bagi saya dia kena kat timur ke, kat selatan ke, kat barat ke, sebelah kanan, sebelah kiri. Tiba-tiba contohnya Petronas ambil tanah sebelah kanan, maka semua orang akan klaim, sebelah kanan lah tanah aku. Itu dia jadi masalah. Dia jadi masalah sebab harta tu wujud tapi secara berasingan tu masih lagi bersama dengan orang lain. Sebab bagi saya kena pisahkan mana harta kau sebenarnya 1/6 tu mana 1/6 kau tu, kanan ke kiri ke. Jadi kadang-kadang kena buat kerja lebih sikit, kena buat ukuran tidak rasmi ke sekurang-kurangnya dan pihak-pihak dah tahu ini sebelah ni aku, sebelah ni yang kau, sebab kita berkongsi. Saya pun ada juga tanah berkongsi, saya ambil sebelah kiri sebelah kiri yang rapat dengan jalan kan. Tapi setengah orang dia memang tak nak yang rapat dengan jalan ni sebab dia nak privacy kan, tanah kampung kan, dia tak nak rapat jalan, asalkan dia ada jalan masuk aja. So dia ambil yang sebelah kanan. So at least walaupun geran tanah tu berkongsi, kita sudah ada persetujuan. Kembali tidak berasingan, jadi dia akan jadi masalah kepada penerima hibah tu pula. Penerima hibah dia terima yang mana satu. Jadi dia pula akan menguasai harta suka-suka hati, dia pergi pacak dan dia buat pagar pada tengah-tengah. Walhal harta asalnya sebelah kiri. Contohnya. Jadi kena make sure benda-benda macam tu supaya syarat harta hibah tadi dipenuhi dan supaya tidak dicabar kesahihan hibah itu di mahkamah. So kita stop setakat ini, kita akan sambung syarat akad hibah pada kelas kita yang akan datang. Kita akan sambung pada kelas kita yang akan datang. Minggu depan kita ada, sebab minggu depan saya tak ada apa-apa dakwah, mana tidak ada apa-apa halangan, jadi kita akan sambung peserta baru, nama-nama baru saya tengok ni apa kita raikan, dan peserta-peserta lama yang setia bersama saya, yang memotivasikan saya untuk menjalankan kelas ini, yang sama-sama kita sebenarnya untuk review. Saya pun review sedikit sebanyak yang saya ada dan saya berkongsi setakat mana yang saya ada lah. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.